Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung video yang kedua. Okey. Video yang kedua, cikgu nak ingatkan balik benda ni ada dalam chapter 1. So, dalam linear motion, kita ada distance. Okay. So, kalau kita tak nak tulis distance, kita panggil benda ni simbol lah. Kita tak nak tulis distance, kita hanya boleh tulis D. So, kalau D tu maksudnya kita faham benda tu adalah distance. Okay. So, unit untuk distance adalah meter. Okay, yang kedua adalah displacement. Kalau kita tak nak tulis displacement, kita hanya boleh tulis sebagai S. Okay, unit dia sama juga meter sebab dua-dua mengukur length. Okay, yang ketiga adalah time. Okay, kalau kita tak nak tulis time, kita boleh tulis T sahaja, T kecil. Okay, so unit untuk time adalah second. So, kalau dia bagi dalam meter, dalam minit ataupun hour, wajib tukar dalam second. Okay, yang keempat adalah speed. So, ingat balik yang tadi. So, speed, kalau kita tak nak tulis speed, kita boleh tulis sebagai V. So, orang akan faham kita nak cakap benda tu adalah speed. So, speed equals to distance bahagi dengan time. Okay, macam cikgu cakap tadi, kalau kita tak nak tulis panjang-panjang, kita boleh tulis speed equals to distance bahagi dengan time. Okay, unit dia adalah meter per second. Okay, unit ni meter, unit untuk time adalah second. So, kita akan dapat meter per second. Okay, untuk velocity, so velocity ingat dia punya formula dia adalah displacement bahagi dengan time. Okay, so displacement unit dia adalah, simbol dia adalah S. Okay, time T lah. So, ms-1 tetap sama. So, next adalah acceleration. So, acceleration ni adalah change of velocity. Perubahan velocity bahagi dengan time. So, perubahan maksudnya kita kena ambil final velocity minus initial velocity bahagi dengan time. So, final kita gantikan sebagai V, initial kita gantikan sebagai U. So, V minus U over T. So, unit dia adalah, ingat velocity. So, velocity unit dia adalah ms-1. Okay, bahagi dengan S. So, kita akan dapat ms-2. So, kalau dalam soalan, kalau dia bagi ms-1, so kita sedia maklumlah benda itu adalah speed ataupun velocity. Tapi kalau dia bagi ms-2, kita tahu dah yang tu adalah acceleration. Itu kegunaan dia. Okay, next kita move kepada yang seterusnya. So, yang seterusnya ni, okay, tadi simbol kan. So, yang ni simbol untuk distance, simbol untuk displacement, simbol untuk speed, simbol untuk velocity, simbol untuk acceleration. So, dalam linear motion, kita boleh dapat ketiga-tiga benda ni melalui 3 cara. Yang pertama adalah ticker timer. Yang kedua, kita akan gunakan formula. Dan yang ketiga, kita akan gunakan graf. So, ticker timer. Okay. So, ticker timer ni adalah kita nak tengok. Inilah distance, displacement. Okay. Tapi benda ni kita buat eksperimen. Okay. Dalam lab. In lab. Okay. So, cikgu perkenalkan dulu. Benda ni adalah ticker tape. Kita panggil benda ni adalah ticker tape. Okey, atas ticker tape dia akan ada dot-dot. Okey. So, satu kita panggil dia adalah one dot. Kalau dua dot, maksud dia satu dengan dua kan. So, satu dengan dua. Okey, kita panggil ni adalah one tick. Okey. Maksudnya kalau nampak dua dot, maksudnya satu tick. Okey, kalau ada tiga dot,
Okey, tengok sini 3 dot. So 3 dot maksudnya kita ada 1 tik, 2 tik. Okey. So kita nak tahu dalam masa 1 second kita akan ada 50 tik. Kita akan ada 50 tik. Sorry. Kita akan ada 50 tik. 50 tik bukan 50 dot. So kita akan ada 50 tik. So maksudnya ada berapa dot? 50 tik sama dengan 51 dot lah. Okey. So dalam masa 1 second, 1 saat, kita akan nampak 50 tik di atas 3 tik ni. Okey. So maksudnya 1 tik, okey, 1 tik waktunya adalah 0.02 second. Okey, cikgu ulang. Dalam 1 tik ni, okey, dalam masa 1 saat, dia akan ada 50 tik. So, kita nak tahulah 1 tik tu sama dengan berapa saat. So, kita boleh buat 1/50. So, equals to 0.02 second. So, setiap satu ni 0.02 second. Sini pun 0.02 second. 0.02 second. Okey. So, yang ni adalah ticker timer. Okey, bentuk ticker timer. So, ticker timer used to investigate linear motion of object in lab. So, yang ni lah. Ni adalah ticker timer. So, yang ni ticker tick. Kita nak kira ni adalah ticker tick. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu 1 tick. Okey, kita tahu 1 tick sama dengan 0.02 second. Okey. So, sebelum tu, cikgu cakap 50 tik kan dalam masa 1 second. Okey, sebab apa? Sebab, okey, untuk ticker timer ni, frekuensi dia adalah 50 Hz. Maksud 50 Hz adalah dia akan bergetar 50 kali dalam masa 1 second. Contoh, kalau dia bagi 120 Hz. Maksudnya, dalam masa 1 second, dia bergetar sebanyak 120 Hz. Okey, tapi ticker timer ni dia hanya frekuensi dia adalah 50 Hz. Maksudnya kalau kita nak dapatkan frekuensi, formula dia 1/time. So 1 bahagi dengan time kita nak dapatkan time, kita ambil 1/frekuensi. Okey, so 1 bahagi dengan frekuensi kita 50 Hz. So, kita akan dapat 0.02 second. Okey. So, kita tahulah 1 tik 0.02 second. 5 tik, kita ambil lah 5 darab dengan 0.02 second. Dapat 0.1 second. Okey. Kalau 10 tik, 10. Okey, 10 darab 0.02. So, kita akan dapat 0.2 second. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana kita nak analyse ticker tick. Okey. So, sekarang kamu tengok sebenarnya distance ni sama. Contohnya kat sini kan. Sini sehingga sini dan sini sehingga sini. Okey. Distance ni kalau kita nak dapatkan distance di sinilah kita tengok perbezaan. Okey, jarak di antara ni. Okey, contohlah cikgu bagi dekat sini 10 cm. Ni pun jarak dia adalah 10 cm. Okey, so kita tengok perbandingan yang pertama ni A, yang kedua ni adalah B. So kalau untuk A, kamu tengok untuk A dalam masa dalam panjang dia 10 cm ada berapa? Maksudnya yang ni kan kita ada berapa tik? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita ada 10 tik. Okay, so time kita adalah 0.02 kan. Ni untuk satu tik. So, kita ada 10 tik. So, darab dengan 10. So, kita akan dapat 0.2 second. Okey. Sini kan. So, kalau kita nak tahu dia punya kelajuan dia adalah kita ambil speed. Kita ambil speed bahagi dengan time. Okey. So, speed, distance kita ambil yang ni lah 10 cm. So, 10 cm bahagi dengan time kita 0.2. So, kita akan dapat 50 cm S negative 1. Maksudnya, okay. So, kalau kita compare dengan yang ni, okay, kita buat time dia dulu. Time dia adalah apa? Time dia adalah, kita ada berapa tik? 1, 2, 3. 3 tik. So, 3 darab. 3. Sorry. Senang kat sini. Okay. 3 tik darab dengan 1 tik 0.02. So, 0.02. So, kita akan dapat 0.06 second. Okay. So, kita boleh buat, kita boleh cari dia punya velocity. So, distance bahagi dengan time. Distance kita berapa? 10 bahagi dengan 0.06. So, dapat berapa? Cikgu tekan kalkulator. Kita akan dapat 10 bahagi 0.06. Kita akan dapat 166.67 cm S negative 1. Okey. So, kalau kita bezakan dekat sini, okey, dia punya jarak dia, dia punya kelajuan dia adalah 50. Yang ni 166. Okey, maksudnya yang ni lagi laju lah. Kan? Yang ni lagi faster. Yang ni slower. Okey, yang ni kalau kita tengok daripada angka. Okey, kita compare. Tapi kalau kita imagine, kita tengok dalam masa 10 cm, adik kamu tengok langkah dia ada berapa? 1, 2, 3 kan, sampai 11 langkah kan. Macam kamu dalam masa 10 cm, kamu boleh langkah 4. Maksudnya kamu lagi laju lah. Tu cara untuk kita analyse diketik. Okey, kalau cikgu lagi senang, cikgu kira tapak. Maksudnya dalam 10 cm, berapa tapak? 10 cm, berapa tapak? So, yang ni 4 tapak je. Yang ni 10 tapak. Maksudnya contohnya ni adik kamu lah. Yang ni adalah kamu. Okay. So, kita tengok. Distance between dots are close to each other. Okay. So, low uniform velocity. Zero acceleration. Maksudnya dia tak ada pecutan. Maksudnya, okay, dia langkah dia langkah contohnya 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm sampai 10 cm. Okay. Kalau untuk yang ni, kalau untuk yang B, distance between dots are far to each other. Maksudnya dia adalah uniform velocity tapi high. Maksudnya dia lagi laju. Kan dalam masa 10 cm, kamu hanya langkah sebanyak 4 sahaja. Okay, itu macam mana kita nak analyse diketik. Okay, sekarang ni kita nak tengok yang sini. Okay, C dengan D. Tengok Okay, kalau tik ketik, apa pun kita kena rujuk kepada anak panah.
Ni pun ada anak panah kan. Okey, so kita tengok anak panah, maksudnya anak panah ni yang pertama. Maksudnya dot ni yang pertama. Ni yang pertama, ni yang kedua. Sorry. Ni 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3, 4. Okey, kamu tengok Kamu faham dah kalau masa setiap satu adalah 0.02, 0.02, semua 0.02. Ni pun sama, 0.02. Kan? Ni pun 0.02. Ingat masa dia adalah sama. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, pertama dia langkah, nampak tak? Yang kedua makin lama besar. Maksudnya dia tengah laju. Kan? Laju. Mula tapak kamu sikit pendek. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Compare kepada yang ni, mula-mula besar. Lepas tu makin lama makin kecil. Maksudnya velocity decrease. Yang ni mula kamu langkah kecil, lama-lama lagi besar. So velocity increases. Boleh So next kita nak tengok kat sini. Velocity. Okey. So velocity, kita nak tahu velocity. Okey, yang ni kita nak guna pengiraan sahaja. So velocity sama dengan distance bahagi dengan time. Distance dia dah bagi dah ni, 10. So 10. Time kita ada berapa? Okey, nak tahu time wajib kira tik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tik. So 1 tik, tulis dulu 1 tik berapa? 0.02 darab dengan 10. So kita akan dapat 10 bahagi dengan 0.2. So kita akan dapat 50 sentimeter per second. Okey, so yang kedua sama juga dia nak tahu velocity. So nak tahu velocity, kita kena ambil formula distance bahagi dengan time. So distance kita, tulislah balik ni. 10 cm bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. So 1 tik 0.02 darab dengan 5. So kita akan dapat 10 bahagi dengan 0.1. Betul tak? 0.02 darab 5. 0.1. So 0.1 kita akan dapat 100 cm(s) -1. So kalau compare, yang ni lagi laju lah kan, 100, yang ni 50. So kalau kita macam tadi cikgu ajar analyse, dalam masa 10, dalam jarak 10 cm, tengok langkah ada berapa? Ada 5. Kalau yang ni langkah dia ada 10. So yang ni lagi laju lah. Okay, next kita nak kira acceleration. So untuk kira acceleration, kita tengok dulu. Ni, anak panah. So anak panah maksudnya yang ni lah awal. U, initial velocity. Dekat sini kita nak dapatkan final velocity. Okay, sama juga. Initial velocity, final velocity. Okay, kita buat. So, So yang ni kita buat, kita tengok nak dapatkan acceleration, final velocity minus initial velocity bahagi dengan time. Okay, so nak dapatkan final velocity, tulis V dulu lah. V, okay, kita tengok V sini. Ni V. Okay, V distance bahagi dengan time. So distance kita berapa? 2. 2 bahagi dengan time kita 1 tik je kan sini. So 0.02.
Okey, dapat berapa? 2 bahagi dengan 0.02, kita akan dapat 100. 100 cm S-1. Okey. So, sekarang ni tadi buat V. Ni kita nak buat U pula. Okey, kita nak buat U. So, U. Okey, U di sini. So, U sama dengan distance bahagi dengan time. So, distance kita adalah 0.4 bahagi dengan time kita 1 tik je. So, 0.02. Kita akan dapat 0.4 bahagi dengan 0.02. So, yang ni kita akan dapat 20 cm. Okey, tak settle lagi. Kita nak buat masuk dalam A. Okey, cikgu langkau, cikgu tulis kat sini lah. Saya serabut kan. Soalan ni nanti kamu buat. Okey, nanti yang ni hantar dekat Google Classroom. Jadi cikgu bagi link. Okey, so yang ni kita sambung balik. A sama dengan V minus U bahagi dengan T. Okey, so V kita tadi kita dah dapat 100. Tulis balik 100. Tolak dengan 20. Okey, time kita ada berapa time? Okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk acceleration, dia ada special formula. Maksudnya kita ambil 6, kita kena tolak 1. Formula dia adalah tolak 1. Berapa kita punya tik minus dengan 1. Okey, tik kita minus dengan 1, darab dengan berapa tik kita ada? Tik kita 0.02. So, 100 tolak 20, kita akan dapat 80. Bahagi dengan 5 darab 0.02. 5 darab 0.02. So, yang ni adalah 0.1. So, kita akan dapat 80 bagi 0.1. Kita akan dapat 800 cm. 800 kan? 800 cm. InsyaAllah. So, kita akan dapat ni. 800 cm S negatif 2. Kenapa 2? Sebab yang ni unit dia dalam cm S negatif 1 dah. So, yang ni bahagi dengan S. So, cm S negatif 2. Okey, so cikgu nak kamu jawab soalan ni. Okey, boleh soalan yang nombor sinilah ni, nombor 4 lah kan. Okey, yang ni nanti bagi kat cikgu dekat Google Classroom. Nanti cikgu create kelas dulu. So, yang ni kita tengok bersama-sama. So, dia tanya di displacement. So, displacement jarak je lah kan. Okey, so 18. Boleh So, kita nak tahu time taken ada berapa. So, kita bilang lah. Tapi kat sini direction of motion dia ke sebelah sini. Maksudnya sini nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so ada 6 tik. So, 6 tik. 1 tik berapa? 0.02 second. So, kita dapat 0.12 second. Okey, nak tahu velocity. Velocity kita kena ambil displacement bahagi dengan time. So, displacement ni lah 18. Time kita, ni kita dah buat dah. So, dapatlah nilai dia adalah 150 cm S negatif 1. Okey. So, yang ni pun sama. Okey, macam mana nak buat? Okey, ingat bila nak kira acceleration, guna yang A, V. Buat satu-satulah. Okey. So, kita nak tengok. So, direction of motion yang ni nombor 1 kan, maksudnya sini U.
Yang ni adalah V. Okey. So, kita buat velocity at first tick. Okey, velocity maksudnya distance bahagi dengan time. Okey, distance kita. Yang ni lah sentimeter ni. Okey, time kita 1 tick saja. So, 0.02 second. Dapatlah nilai dia. So, final velocity maksudnya yang di last kali ni. Okey, so tulis formula distance bahagi dengan time. So, distance kita adalah 3.6 cm. Okey. 1 tick kita. So, kita akan dapat nilai ni. Okey. So, sekarang ni kita nak cari time. So, ingat tadi cikgu cakap kalau acceleration kena -1 kan. So, kita ada 7 tick. Okey. -1. Tolak 1. So, kita dapat 6 tick lah. So, 6 tick. Okey, 1 tick 0.02. Okey, buat masuk dalam formula. Dapatlah nilai dia. So, yang ni lah sepatutnya yang kita buat eksperimen di dalam lab. Okey. So, yang ni nanti cikgu akan explain lain. So, yang ni adalah uniform velocity. Sambil-sambil tu cikgu ni lah. Maksudnya jarak dia sama ni. Kita panggil uniform velocity. Kan? Okey, kalau macam yang ni, dia adalah uniform acceleration. Kenapa uniform acceleration? Sebab mula-mula dia langkah kecil. Makin lama makin mula-mula kecil je kan. Makin lama makin besar. Makin lama ni sampai sini kan. Tengok ni. Dia punya jarak ni besar compare kepada sini. So kita namakan dia sebagai uniform acceleration. Okey. Yang ni adalah decreases uniformly. Okey, so yang ni besar, ni kecil. So kita panggil kat sini velocity decreases uniformly. Okey, next kita akan masuk linear motion. Tapi cikgu akan stop di sini dulu. Okey, nanti cikgu akan bagi pula untuk yang seterusnya adalah linear motion equation. Okey, thank you.